Itu bukan suara saya. Rafizi menafikan dakwaan mempunyai kaitan dengan klip audio yang mengulas mengenai kempen kutipan dan Lim Guan Eng. Naib Presiden PKR Rafizi Ramli menafikan dakwaan yang mengaitkannya sebagai pemilik suara di sebalik klip audio yang mengulas mengenai kempen pengutipan dana untuk Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Saya mendapat pesanan yang meminta untuk mengesahkan rakaman suara yang membuat komen mengenai kes Guan Eng yang sedang berjalan. Itu bukan saya, kata Rafizi di Twitter. Rafizi yang berundur dari politik pada Disember 2019 juga menambah bahawa dia tidak pernah memberikan komen mengenai politik atau tokoh politik dan dia tidak mempunyai rancangan untuk melakukannya. Dalam klip audio itu, seorang lelaki didengar mengatakan bahawa Lim tidak perlu memberi rasuah dengan projek terowong bawah laut bernilai RM6.3 bilion di Pulau Pinang apabila DAP dapat mengumpulkan berjuta-juta dana dalam beberapa hari untuk membayar wang jaminannya. Apa perlunya Guan Eng bersusah payah meminta rasuah RM3.3 juta? Kerana mereka memfitnahnya kerana dia tidak perlu meminta wang pun. Dia mendapat hampir RM3 juta dalam 2 hari, kata suara dalam klip audio itu. Orang memberinya wang tanpa dia meminta atau merayu. Jadi adakah dia perlu meminta rasuah? Fikirkan, kata klip audio itu. Pada 1 Ogos, Lim minta dibicarakan atas tuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan RM3.3 juta bagi projek terowong dasar laut Pulau Pinang. Jumaat lalu, Lim juga didakwa kerana dikatakan meminta suapan berkaitan dengan projek infrastruktur mega yang sama. Lim juga dituduh melakukan rasuah yang melibatkan projek Kautas pekerja di Batu Kawan. DAP sebelum ini telah mengumpulkan RM2.9 juta melalui kempen pengutipan dana untuk membantu Lim menyelesaikan wang jaminan. Mari kita beralih ke perkongsian berita yang seterusnya. Parti Pejuang Tanah Air. Nama penuh parti baru Dr. Mahathir. Dr. Mahathir Mohamad membuat pengumuman itu pada majlis memperkenalkan calon pejuang yang akan berhadapan BN pada pilihan raya kecil ini. Selepas Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan parti barunya, dikenali sebagai Pejuang siang tadi, bekas Perdana Menteri pada malam ini memberitahu nama penuh wadah politik itu sebagai Parti Pejuang Tanah Air. Saya tak minat parti baru, bukan untuk memecah belah orang Melayu lagi, tetapi untuk memberi tempat kepada orang Melayu supaya mereka dapat memilih sebuah parti yang berjuang untuk mereka, untuk rakyat, bukan untuk apa aku dapat. Bersatu kena hijack dan kami dibuang. Saya sendiri sebagai pengerusi dibuang. Pergi mahkamah dan mahkamah kata, apa Muhyiddin Yassin buat betul. Sebab itu kita terpaksa tubuh parti baru. Jadi, saya nak isytiharkan parti ini dinamakan sebagai Parti Pejuang Tanah Air. Katanya membuat pengumuman itu pada majlis memperkenalkan calon parti tersebut bagi PRK Slim di Slim malam ini. Menjelaskan lanjut perjuangan Parti Pejuang bermula pada PRK Slim walaupun calon parti yang bakal menghadapi BN akan bertanding tiket bebas. Kita bermula dengan memperkenalkan seorang calon di PRK Dun Slim. Oleh kerana kita belum dapat tubuh parti, dia dikenali sebagai calon bebas tapi dia sebenarnya adalah calon pejuang. Saya harap segala pejuang bangsa di Slim akan menyokong calon kami. Calon Parti Pejuang, jelas beliau. Dr. Mahathir pada malam ini mengumumkan Peguam Syari Amir Kushairi Muhammad Tanusi sebagai calon bagi PRK Dun Slim. Bagaimanapun memandangkan pejuang masih belum berdaftar secara rasmi dengan ROS, maka Amir akan bertanding sebagai calon bebas. Bersatu ini yang pindah menyokong Muhyiddin bukan kerana selamatkan Melayu daripada dihancur oleh DAP, tetapi kerana nak jawatan, terdapat pendapatan yang banyak, gaji yang tinggi. Itulah kerajaan yang ada sekarang ini. Jadi perjuangan untuk apa? Untuk duit. Sebab itu saya kata lebih baik kita tubuh sebuah parti yang kita panggil dengan nama Parti Apa Aku Dapat. Semua yang ada dalam kerajaan ini dapat sesuatu, katanya. Susulan pengumuman daripada Tun Dr. Mahathir mengenai parti barunya, Anwar pula memperleke parti papet, tubuh dan lantik keluarga sendiri. Menurutnya, Setiausaha Agung BN itu menyindir penubuhan parti baru Dr. Mahathir yang mengangkat anaknya sendiri sebagai salah seorang pemimpin tertinggi parti.
Setiausaha Agung BN Anwar Musa menyindir penubuhan parti baru bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang mengangkat dirinya dan anaknya sendiri, Mukhlis Mahathir, sebagai dua pemimpin paling tinggi Parti Pejuang Tanah Air PAPET, tubuh dan lantik keluarga sendiri, ciap Anwar di Twitternya. Berbeza dengan sebutan pejuang yang dipilih parti itu sebagai kependekan nama parti, Anwar menulis PAPET yang mempunyai sebutan mirip perkataan Inggris puppet yang membawa maksud boneka. Untuk rekod, Mahathir merupakan pengurusi pejuang manakala Mukhlis dilantik sebagai presiden sementara parti. Anwar yang juga Menteri Wilayah Persekutuan itu turut berkongsi ciapan oleh ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Rais Yatim, yang mempersoalkan apakah parti baru itu dapat menzahirkan perpaduan orang Melayu. Kabarnya dah ada parti baru nama Pejuang, anjuran Tun Dr. Mahathir yang jadi pengurusi dan anak andanya Datuk Seri Mukhlis sebagai presiden. Terzahirkah perpaduan Melayu dalam parti ini, soal Rais di Twitter. Pada 7 Ogos, Mahathir yang disingkirkan daripada Parti Bersatu yang diasaskan olehnya menubuhkan Pejuang sebagai parti berasaskan Melayu yang tidak terikat dengan Pakatan Harapan PH maupun Perikatan Nasional PN. Menurut Mahathir, parti itu ditubuhkan memandangkan parti lain yang berasaskan Melayu dan pribumi telah menggadai maruah bangsa, agama dan hala tuju perjuangan kepada golongan yang gilakan kuasa. Hari kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Najib tak minta saya pilih antara dua penyatawan MDB yang berjanggal. Amrin buang. Amrin berkata dia tidak diberitahu perkara itu oleh Najib semasa mesyuarat di Jabatan Perdana Menteri pada 22 Februari 2016. Ia berlaku 2 hari sebelum mesyuarat yang didakwa membawa kepada keputusan menggugurkan beberapa perkara yang berpotensi menjadi kontroversi daripada laporan audit akhir 1MDB. Antara bahagian yang dikatakan dibuang daripada laporan itu adalah isu percanggahan dua penyata kewangan bagi tahun 2014. Amrin berkata demikian ketika menjawab soalan Peguam Bela Utama Najib, Muhammad Syafiee Abdullah, semasa soal balas dalam prosiding Mahkamah Terbuka di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan hari ini. Peguam Syafiee membuat pemeriksaan lalu menyoal, adakah Perdana Menteri kata terdapat dua penyata kewangan untuk tahun yang sama 2014 dan dia lebih suka A berbanding B. Amrin menjawab tidak, dia tak cakap macam itu. Najib dituduh menggunakan kedudukan untuk mengarahkan pindaan laporan 1MDB sebelum dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC untuk mengelakkan tindakan diambil terhadapnya. Arul Kanda yang ketika itu Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB dituduh bersubahat. Kedua-dua mereka dituduh di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun, denda tidak lebih 5 kali nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Untuk teruskan bentuk sokongan anda, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Semoga dengan bantuan subscribe daripada anda, channel ini akan terus berkembang dan mencapai sehingga 50,000 ke 100,000 jumlah pelanggan menjelang hujung tahun 2020. Anda juga digalakkan untuk mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti Facebook dan juga WhatsApp. Jika anda mempunyai sebarang komen, jangan lupa untuk tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Pastikan komen anda sentiasa menghormati sesama kita. Dan jika sekiranya anda telah mengklik kepada subscribe, cadangan saya agar anda menekan kepada butang lonceng bagi memudahkan anda mendapat sebarang pemberitahuan di setiap kali channel ini berkongsikan video yang terbaru di masa-masa akan datang. Semoga kita berjumpa lagi di video-video yang berikutnya. Salam hormat daripada saya. Kita jumpa lagi. Terima kasih.